Okey, seterusnya kita belajar tentang tajuk 2.23 iaitu keanjalan harga permintaan anjal dan juga tak anjal. Okey, pada asasnya keanjalan harga permintaan ni boleh dibahagikan kepada anjal dan tidak anjal, tak anjal ya, tak anjal. Okey, jadi kita mau lihat ciri-ciri. Ya, ciri-ciri setiap keanjalan harga permintaan anjal dan juga tak anjal. Okey, jadi yang pertama ialah bagi barang bersifat anjal, pekali keanjalannya okey, melebihi 1. Ya, pekalinya melebihi 1. Maksudnya macam kita kira keanjalan tadi kan, pengiraan itu kita dapat 0.5. Jadi maksudnya barang itu bukannya barang bersifat anjal. Tapi kalau pekali ED kita kira dan melebihi daripada 1, contohnya 1.1, 1.3, 2, 5, maksudnya barang itu adalah barang bersifat anjal. Okey, ciri yang kedua ialah peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Okey, ini bermakna pengguna sangat responsif ya, responsif terhadap perubahan harga. Okey, contohnya apabila harga diturunkan 5%, okey, kuantiti diminta akan naik melebihi 5%. Maksudnya kuantiti itu besar daripada harga. Ya, peratus perubahan kuantiti besar daripada peratus perubahan harga. Okey. Okey, contoh macam dalam keluk ini. Okey, ini keluk barang yang bersifat anjal. Okey, apabila harga turun dari P0 kepada P1. Okey, apabila harga turun dari P0 kepada P1, kuantiti diminta akan meningkat ya dari Q0 kepada Q1. Sebaliknya, jika harga meningkat dari P1 kepada P0. Okey, kalau pula dia meningkat macam mana? Okey, naik P1 P0, kuantiti itu akan berkurang sebanyak Q1 Q0. Okey. Jadi, keanjalan harga permintaan anjal ni mempunyai keluk permintaan yang lebih landai. Okey, di sini ini maksudnya ya. Keluknya lebih landai. Okey. Dan kita boleh lihat di sinilah daripada empat segi ni, keluk ni, perubahan kuantiti harga ini yang berwarna hijau ni, okey. Kalau kita lihat, dia lebih kecil berbanding dengan perubahan kuantiti yang cikgu lorekkan ni. Yang cikgu lorekkan berwarna biru. Okey, nampak kan? Daripada gambar aja ni, daripada keluk ini sendiri pun kita sudah nampak. Okey, keluk ini adalah bersifat anjal. Sebab apa? Peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Dari soal bentuk saja ya. Ni kamu nampak besar kan? Empat seginya ini lebih besar, empat segi kotak ni lebih besar daripada peratus perubahan harga dan keluknya adalah bersifat landai. Jadi contoh barang anjal ialah barang mewah. Okey, apa contoh barang mewah yang ada pada kita? Contohnya seperti telefon bimbit ya. Jadi itu adalah sifat-sifat ataupun ciri-ciri keanjalan harga permintaan anjal. Okey, bagaimana pula dengan keanjalan harga permintaan tak anjal? Ya, ini namanya tak anjal. Okey, jadi ciri-ciri ya bagi keanjalan harga permintaan tak anjal ini, kalau tadi anjal itu pekalinya lebih daripada 1 kan? Okey, yang ini pula pekalinya kurang daripada 1. Ya, ED kurang daripada 1. Macam yang kita buat pengiraan tadi, 0.5 kan dia punya pekali keanjalan, jadi 0.5 itu adalah tak anjal. Ya, ingat ya. Kalau kurang daripada 1 ialah tak
anjal ni, tak anjal. Okey, kemudian cirinya yang kedua ialah peratus perubahan kuantiti kecil daripada peratus perubahan harga. Ya, maksudnya harga berubah banyak tapi kuantiti tidak berubah dengan banyak. Okey, maksudnya pengguna kurang responsif. Kurang responsif, tidak memberi respon yang besar terhadap perubahan harga. Okey, contohnya jika harga naik 10%, kuantiti diminta akan menurun kurang daripada 10%. Maksudnya dia akan di bawah 10% perubahannya. Okey, jadi kita lihat keluk ya, daripada keluk ini pula kita tengok. Okey. Apabila harga meningkat dari P0 kepada P1, okey, dari P0 kepada P1 meningkat, kuantiti diminta menurun sedikit. Yang ini, ya, menurun sedikit dari Q0 kepada Q1. Okey, sebaliknya, jika harga pula turun, ya, dari P1 kepada P0, kuantiti diminta akan naik, bertambah dari Q1 kepada Q0. Jadi, kalau kita lihat di sini, keanjalan harga permintaan tak anjal mempunyai keluk permintaan yang curam ni. Okey, dia lebih curam berbanding dengan anjal tadi. Ya, anjal bersifat landai, tak anjal bersifat curam. Okey. Jadi kita bolehlah nampak sini daripada empat segi ni, peratus perubahan harga ya lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti yang berwarna hijau ni. Okay, yang cikgu lorotkan warna hijau. Okey. Dari sini pun kita boleh nampak ya empat segi peratus perubahan kuantiti itu kecil ya jika dibandingkan dengan peratus perubahan harga. Okey, besar kan? Jadi samalah dengan cirinya ni. Ya, peratus perubahan kuantiti kecil ya. Kurang daripada peratus perubahan harga. Jadi, apakah contoh barang? Ya, contoh barang bagi barang yang bersifat tak anjal ni ialah barang keperluan dan barang yang mempunyai ketaatan pengguna yang tinggi. Ketaatan maksudnya ketagihan lah. Ketaatan pengguna yang tinggi. Okey, apa contohnya? Barang keperluan apa contohnya? Minyak, beras, gula. Maksudnya di sini walaupun harga contohnya kalau harga minyak tu naik ya, kuantiti tidak akan turun dengan banyak ya sebab kita memerlukan minyak. Begitu juga dengan beras dan gula. Selain daripada itu kalau ketaatan pengguna yang tinggi ni contohnya rokok dan juga kopi ya. Orang ketagih. Rokok biar harga mahal pun orang tetap beli. Begitu juga dengan kopi. Sebab apa? Ketagihan ataupun ketaatan pengguna yang tinggi. Jadi itu sifat-sifat barang tak anjal.